Right about now, you are listening to OK Let's Go with your hosts Zai Smile, Raja Razi and Dino Rahim. OK let's go, 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 OK let's go. Ini bukan calang-calang bruv, lonjak tinggi di online podcast semasa. Jom dengar panggil brother-brother dan hot chicks lepak dalam bulatan. Kita dengar ni Karina tiga brother kongsi cerita. Okay let's go, 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 okay let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik tuan-tuan, sahabat handai dan kawan-kawan yang telah pun hadir dalam rancangan ini, yang mana kita akan berbicara berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang paling rabak yang pernah dihadapi oleh seluruh Malaysia. Wahai teman-teman dan sahabat handai dan juri-juri yang arif lagi bijaksana sekalian. Wow. Kira kau pernah masuk bahas lah. Benar, dulu macam kan sama macam itu kan. Yep. Saya ingin mulakan dengan pantun yang pertama. Gunung Dai bercabang 3. Nama saya Dino Rahim. Tak kena. Jadi terasnya pada hari ini, saudara, bila kita berbual berkenaan dengan pekerjaan yang paling rabak yang pernah. Itu dia pembahas daripada Kira host dia. host kita. Dan kita belum berbahas dengan baik. Dan sekarang ini saya akan teruskan dengan pembahas yang ketiga daripada Sekolah Guangyang. Silakan. Saudara, dari manalah? Bagus lah. Kan selalu macam gitu. Aku teringat tentang satu cerita ni. Apa yang berlaku? Aku dah boleh start cerita. Boleh bro, boleh. Aku start dulu lah. Okay. Cerita tentang kerja rabak aku. Okay. Aku belajar buat suara sedap. Suara sedap ni, aku belajar daripada satu abang ni. Abang ni, abang botak-botak. Dah meninggal? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tak tahu. Okay. Jadi aku bekerja sebagai telemarketer. Okay. Wow, okay. Aku tak tahu. This kau belum bilang kita kan? Telemarketer rabak ke bro? Okay, dia punya rabak dia. Dia ajar aku lah macam, okay Ahmad, kau punya suara waktu telemarketer tu, kau tak boleh suara macam, kau kena suara nampak suara matured. Kau try untuk dapatkan deep voice. Okay. Jadi sebelum kita mulakan untuk telefon untuk mulakan telefon, jadi setiap hari tu kita akan diberikan list telefon, klien-klien list, mungkin dalam 50. Kita untuk capai, sebab pembayaran kita ni adalah berdasarkan commission. I see. Setiap benda yang kita dapat jual tu, kita akan dapat commission. Kena buat calling lah bro. Calling. Jadi telemarketer apa? Kau jual apa bro? Okay, aku menjual package haji waktu tu. Wow. Serius. Package haji. You have a telemarketer for that? Ada. Ada satu company lama tu. Aku tak tahu sama ada hidup lagi ataupun tidak, company tersebut, syarikat tersebut. Namun apa yang kita jualkan adalah package tu, sebenarnya mereka harus bayar ansuran mudahan untuk capai matlamat mereka, iaitu pergi menunaikan haji ataupun umrah. Jadi untuk capaikan mahal kan. Jadi mereka bayar dulu. Dan ada sampai tiba waktunya untuk menunaikan haji, jadi maka mereka dapat menunaikan lah. Seperti itu waktu tu. Haji package dengan umrah senang jual apa bro? Oh lain bro. Untuk orang bayar dalam package tu, dalam travel tu agak berbeza. I see. Susah. Maksudnya mereka nak jual package dan agensi mereka lah. Kan. Jadi waktu tu sebelum semua orang memulakan telefon tu, semua akan buat latihan suara lah. Ada latihan suara kan? Ada macam seperti itulah. Seperti itulah. Aku ada cerita juga, tapi kau continue dulu. Kau masih pasal Dikir Barat gitu? Bukan. Jadi kita punya artikulasi tu lebih jelas, perbualan kita tu lebih jelas, dan lebih sedap lah suaranya. Jadi saya dapat memancing bibit-bibit keriakan dalam sebutan anda hari ini. Ya. Teruskan. Jadi
Adakah anda cuba katakan bahawa suara anda sekarang sedap? Tak. Jadi maksud saya tu, saya sudah pun dididik untuk sedap suara sebelum saya bekerja di Nampak sangat nak suara sedap. di syarikat yang lebih besar. Syarikat yang mana saya pernah bekerja dengan Zai Ismail lah. Jadi okey. Jadi dipendekkan cerita pada satu malam saya bertugas bermula jam 5 petang di mana banyak klien-klien sudah pun pulang bekerja kan. Jadi waktu itulah kita akan jual jadi dah telefon. Jadi saya waktu tu dah pukul 10 malam. Waktu tu saya form. Saya dapat jual banyak. Komisen saya banyak waktu tu. Suara anda sudah chai. Dah chai gila bro. Okay. Dan saya mendapat saya buat panggilan dan tergelincir sedikit je. Maafkan saya. Tergelincir sedikit ya. Nampaknya latihan tidak penuh. Jadi yang mengangkat itu adalah seorang wanita tua. Kira seorang makcik. Makcik tu angkat dan saya cuba untuk menjual. Dan waktu tu senang kita dah ada skrip dan kita ikut skrip tu lah. Contoh sikit. Saya tak ingat. Yang penting macam Assalamualaikum. Harus mulakan dengan salam Tunjukkan kita Assalamualaikum ada Arab-Arab sikit tadi. Harus sedikit lah macam Assalamualaikum. Saya Ahmad. Saya dari syarikat Dada. Dan kita menjual package whatever lah, yang tertera dalam skrip tu. Namun oleh kerana mungkinlah suara saya waktu itu ter-on sedikit makcik tu. Ini adalah kisah benar. Dia membuatkan saya tak tahu kenapa. Dan makcik tersebut meluahkan masalah perkahwinan beliau dekat saya. Interesting. Jadi saya macam tak ada kena-mengena dengan isu yang saya nak ketengahkan kerja ni. susah ni. Dan dia berceritalah tentang beliau ni telah pun bercerai, telah pun diceraikan dengan talak 3. Seperti mana maklum talak 3 tu apabila seseorang tu telah pun berpisah, nak kembali tu harus ada Cina buta. Apa? Istilah Cina buta lah, iaitu kalau wanita tu ingin kembali dengan suaminya, Terpaksa berkahwin dengan seorang Cina yang buta? Bukan. Itu istilah saja. Istilah saja. Maafkan saya. Harus pintar berfikir Maafkan saya. Terserulah kebodohan anda. Jadi maksudnya dia harus kahwin dengan orang lain, diceraikan dan barulah boleh kembali dengan jantannya ataupun maafkan saya suaminya lah. Jadi waktu suaminya terlepas dengan talak 3 tu, mereka menyesal. Kenapa menyesal? Yalah, menyesal kerana mereka tidak boleh berintimasi kembali. Ataupun buat apa-apa yang sebagai suami isteri lah. Jadi dia Mantat lah. Ya, mantat ataupun istilah yang lain. Apakah itu mantat sebenarnya? Maafkan saya tercakap ya. Adakah saya akan kena warning letter? Mungkin kalau Kenapa anda minta maaf? Apakah maknanya itu? Itu adalah berintimasi sebenarnya, tapi bahasa Selanganya mantat lah. Ataupun itu bahasa kasarnya Itu lah. bahasa kasarnya lah. Anda pernah gunakan perkataan mantat? Pada saya memang pernah gunakan banyak kali. Tapi bagaimana dia punya contoh ayat yang kita harus anda mendengar contohnya. Pada saya, ini ada satu kata singkatan bagi perkataan memakan kuih tat. Jadi seorang makcik sedang mantat di atas meja. Begitulah. Kerana makan kuih tat di atas meja lah. Pasal saya sering gunakan apabila tiba waktu hari raya. Saya cakap, silakan mantap-mantap semua, mantap-mantap tu semua. Makan kuih tat lah. Jadi keluarga anda menggunakan istilah tu lah. Saya seorang saja yang menggunakannya. Jadi saya mengenali ibu mertua anda. Ya. Nanti saya akan tanya dia ya. Jangan tanya. Tahu takut. Jadi makcik itu kembali pada cerita saya tu. Makcik itu menyesal kerana waktu perpisahan tu berlaku, dia terhoni. Gairah. Dia gairah. Maafkan saya menggunakan perkataan horny. Bahasa sikit. Maafkan saya. Jadi gairah. Jadi dia tidak boleh terangsang. Itulah perkataan. Terima kasih Zai Ismail dari sama-sama yang terbaik. Goncang Primary School Guangyang Guangyang Primary School. Ada tahu Gongchang Primary? Ada memang betul. Gongcha pun ada. Tapi tak punya time. Teruskan. Jadi waktu penyesalan tu berlaku dan
kegairahan mula berlaku pula pada diri makcik tu. Okay. Kan? Apa yang dia katakan? Saya ingin mendengar. Ya, makcik tu meluahkan lah. Macam, saya menyesal. Jadi awak ni tahu agama kan? Sebab waktu tu kita menjual travel agent kan. Jadi saya tidak mahu masuk apa tu? Ke lubang. Bukan ke lubang makcik tu. Bukan, tak ada kena-mengena. Jadi maksudnya masuk campur. Maafkan saya. Masuk campur dengan hal makcik tu. Oh ya. Jadi saya pun buat-buat tak tahulah. Jadi dia cakap macam gini, Abi macam mana macam mana. Jadi Ahmad tahu tak cik gunakan pipe air dikenakan pada anu makcik untuk melegakan kegairahan makcik. Itu yang dia sampai ceritakan macam gitu. Dia sampai begitu sekali. Saya tidak boleh melakukan apa-apa. Saya tidak boleh menunjukkan reaksi saya terhadap makcik yang bercerita tu kerana dia seorang makcik. Kalau dia seorang chicks, mungkin saya akan terbasah sedikit. Maksud saya air liur saya lah, air liur ataupun basahan tu mungkin dikeluar daripada air mata sebab menangis. Mungkin Zah akan okey kerana he's a makcik. He love makcik. I like, it's my shit. But mungkin yalah, kita tertakluk pada subjektif Cita rasa lah kan. Cita rasa masing-masing Jadi saya tidak boleh melakukan apa-apa. Makcik-makcik private message. Jadi yang rabaknya setiap malam beliau akan menghubungi dan mencari saya. Oh man. Jadi nombor telefon itu telah pun tertera di ID phone beliau. Dulu kan dia menggunakan ID telefon tu keluar. Jadi setiap kali itu beliau akan menelefon dan mencari saya. Boleh saya cakap cari Ahmad begitu. Saya tidak ada selera dengan makcik tersebut. Sampaikan manager saya itu manager saya itu membuang saya, terpaksa membuang saya. Kerana telah pun menggairahkan makcik itu. Katanya dia membuat fitnah lah, mengatakan yang saya ni seolah-olah teronkan makcik itu. Kau kena buang. Ya, aku kena buang. Jadi kena buang tu bukan adalah perkara biasa bagi saya. Ya, itu antara cerita saya yang rabak lah. Saya. Tapi persoalan selanjutnya berkenaan dengan pengalaman anda. Ya, silakan. Adakah makcik tersebut membeli pakej haji tu? Tidak. Buang karen. Saya buang karen dan buang air lah. Ya, maksudnya saya banyak kali buang air nangis saya. Setiap kali dia menghubungi anda untuk bertanya, boleh saya berbicara dengan Ahmad Sadikin, Ahmad. Dan anda mengambil panggilannya? Pada hari yang kedua tu tidaklah. Tidak lagi. Kerana saya tahu makcik tu akan bercakap tentang perkara yang sama. Mungkin ini sideline yang sebenarnya anda boleh buka sejurus lepas tu. Tapi mungkin sekarang sudah pun terlambat lah sebab sudah pun dewasa. Betul. Mungkin dahulu anda cakap, okey makcik, kalau apa-apa nak perlu hubungan yang lebih, orang kata tu, mesra, boleh hubungi saya. Dan anda boleh seperti seorang gigolo. Baik. Apakah itu gigolo sebenarnya? Buat charge lah. Kita macam, kalau makcik nak buang dengan saya $5. Sideline. Berbual. Sebab dulu ada khidmat seperti itu. Ada khidmat seperti itu. There is? Call. Yes, ingat tak call dulu? Kita harus hubungi seseorang sekiranya kita gairah. Jadi dia ada sex talk. Boleh ada. Kawan aku pernah main. Pernah main benda ni? Macam call. Dia call kan. Jadi dia call. Dulu tak ada Facebook, tak ada apa-apa. Bro, this is legal? This is legal, bro. And there's hotline for Ada it. hotline. Ada? So how you talk? Okay, jadi macam contoh malam tu, macam handphone pages semua tak ada. I totally don't know about this word. Ini ada. Bro. So they will call, dah call hotline tu. Okay, leave your message. Hi, sekarang me and my friends 3 orang lah. Kita tengah tak tahu nak pergi mana lah. Jadi kalau you all nak ikut kita keluar, call us back. Message back. Letak telefon lah, gitu je. Okay. Kita terus tunggu lah, boleh check lah. Kau ada hotline again, you have a message, dengar. Hi, kita kat sini. You all kat mana? Kalau nak datang jumpa lah. Dah macam gitu Macam gitu bro. That was the Tinder back then lah. Something like that. Siap. Correct. Tapi bayar bil mahal tau. Mahal Dia charge mahal siap. Macam kau tahu, kau macam pernah pakai je. It's a 1-800 line. Tak ada. Kawan-kawan lah. Kawan-kawan saya dengar cerita. Member aku sama. Member aku yang kongsi pengalaman lah. Jadi dia punya bil mahal, kena bayar. Mahal tu. 1 minit dalam 50 sen, 55 sen 50 sen per call. Aku pernah terbayar bil mahal. Asal? Tapi aku tak call hotline tu lah. Habis? Aku call kau tahu lagu Dream Team?
kan. Kau boleh dulu ada phone line tu, kau boleh call. Lepas tu dia akan nyanyi lagu Come on everybody, feel the power. You can feel the dream. It's the dream team. Lagu Hanya nak dengar, kau nak dengar je. Dengar tu kat gagang telefon tau. Ya. Lagu tu dimainkan. Satu hari aku call 17 kali bro. Gila, banyak sah. Lepas tu bil telefon datang, mak aku cakap, apa ni? Mana cawan aku? And itu adalah satu perkara yang saya tak dapat lupakan. Kau ingat tak dulu ada nombor telefon yang kau nak tanya time? Ada 1711. 1711. Nombor Sekarang masih ada. Ada lagi Kau try. Aku try 1711? Hold on, I have the phone right now. Okay. Let's see. Dulu kau boleh call tau this number. Ada lagi ke? 1711 kan? 1711. Wait, hold on. Let me just on my keypad. And let's see if it still work. 1711. Call. Speaker. Dah habis lah bro. Sabar. Dah ada, tak ada. Dah habis dah tak ada lagi. Kali gini tak ada. Oh, gini tak ada Tak ada. Oh, nak mati lah. Dulu ada yang call boleh dengar perempuan mengilai tau bro. Oh, ada Ada? Ada. Kau kena press 9 banyak kali. Kau dah tak tahu Aku tak tahu. Dulu ada. Jangan salah call Kau jangan tekan 9 kira kau polis lah. Ya. Dia bila kau tekan 9 banyak kali, nanti dia macam terus macam dah. I see. Ini aku bukan medik bro, serius. Sebab nak dengar hehe pasal. Macam pontianak mengilai lah. Okay. Aduh, Chino Versace mengatakan. Okay. Ni apa? Oh. Ya, awal tadi kami bertanyakan kepada semua, apakah pekerjaan paling rabak yang korang pernah buat sepanjang kehidupan korang? Okay. Kongsi bersama dengan kami. Okay. Ini adalah kiriman daripada Chino Versace. Perkara yang paling rabak aku kerja is menjual VCD dekat lorong 18. Tiap-tiap setengah jam mesti kena bungkus tu VCD, lepas tu lari sembunyi. Beruk kejar katanya. Penat siap. Asal kena sembunyi ni jual VCD? Sebab waktu tu adalah zaman-zaman VCD haram. Dijual secara terbuka. Kalau anda masih ingat lagi, kalau kau jalan kat Tempinis ke apa, dia akan buka pakai black plastic bag. Lepas tu dia akan kasih all the VCD yang dah keluar kat cinema. You can buy them for about $5. Tapi kau kena beli lincah. Sebab kalau tak, nanti ada orang jaga. Lari. Bram. Dia ada cakap beruk tau apa? Ini satu soalan yang baik. Mungkin dia menjual di daerah MacRitchie ya mungkin. MacRitchie sana ada banyak beruk-beruk. Ya. Berkeliaran Correct. Beruk-beruk tu tak boleh nampak plastik tau. Kalau nampak plastik dia dah train dengar bunyi plastik, dia ingat makanan. Ya, correct. Jadi mungkin dia jual di MacRitchie lah. Pandai beruk tu Kemungkinan. Terima kasih Chino Versace. Siapa lagi? Okey lah, ini daripada Ika Nur Eliska Fizan. Okey, beliau katakan kerja paling rabak is keluar rumah as early as 5 pagi. And balik paling lambat 12 malam. Wow. 6 hari seminggu. Kerja mati-matian, company potong gaji for penalty. Contoh, last bawa balik 500 je. Ni kerja apa ni? Dia tak cakap kerja apa bro. Tapi dia cakap dia kerja rabak Okay. $500. 5 pagi sampai 12 malam. Lebih daripada 12 jam siap. $500 sebulan atau sehari? Kalau kena potong gaji 500 sebulan lah. Wow, tak berbaloi ya. Kenapa dia pilih kerja macam gitu Ini kira pengalaman dia lah ni. Kerja rabak lah masing-masing. Mungkin muda. Masing-masing. Tapi dia tak jelaskan apakah pekerjaannya. Dia tak jelaskan. Ini je ada dekat kopi komen ni. Interesting. Baik. Ya, sedap Zulazmi Ahmad. Ini semuanya pekerjaan waktu muda-muda dululah. Ada tenaga ni semua kan. Katanya pagi kerja bersihkan furnace di Civil Defence Academy. Furnace. Teruskan. Dia macam HDB lah, tapi kena panjat tangga sampai tingkat 10. Sampai tingkat 10 pasal tak ada lift. Panas gila bro. Petang kerja room service dekat hostel NUS. Malam sampai pagi kerja tukang buat air, server dekat kedai kopi. Kirakan macam 24 jam. Dapat tidur time break aja. Kenapa dia kerja banyak-banyak Nak duit lah. Oh yalah. Anda mengatakan furnace awal tadi anda, tempat permainan anda. Kongsi sedikit apa yang berlaku di furnace. Okay, maafkan saya. Terutama sekali saya adalah seorang SCDF. Saya daripada Singapore Civil Defence Force dan seorang section commander train hard in CDA. Kau dulu cakap kau polis? Polis NS bro. Kau jangan percaya sangat apa dia cakap. Ada yang tak percaya. Ini adalah perkara yang benar. Okay. Polis adalah NS, tapi Singapore Civil Defence adalah regular. So I sign on the dotted line to be a firefighter, professional firefighter. Okay. Jadi furnace ni adalah tempat yang mana kita train
Okay, kalau dalam ada banyak dummy bro. Dummy yang mungkin berat dia Patung-patung lah. Patung-patung 100 kilo beratnya. Jadi apabila kita kena naik furnace mungkin sampai 9 tingkat, dengan kita punya full battle order, kita pakai jacket, dengan kita punya mask, dengan kita punya tank, semua kita naik atas. Full battle order kan SAF. Iyalah. Tapi kalau SCDF pun ada full battle order juga. Teruskan. Ya. Jadi apabila kita naik ke atas, kita nak selamatkan satu dummy tu, berat dia Masya Allah. Jadi kalau tak kelakar jangan ketawa ya. Kalau kelakar siapa ketawa? Okey ya. Jadi apabila kita dah kat patung tu, furnace tu, kita dah naik turun, dah macam playground bro. Okay. Pasal boleh lari fit dulu. 2.4 klik kita boleh aku boleh lari dalam 909. Fit I'm a fit guy lah. Jadi bila dah naik apa atas, dia jadi sekarang? Sekarang kalau anda tengok video Maimuna, jauh panggang dari api. tak ada. Video Maimuna tu kalau macam dulu fit kan. Sekarang fitting. Tak ada. Okay, jadi apabila aku buat turun patung tu, bukan mudah ya. Ahmad Sodikin, kenapa dengan kamu ya? Saya tahan ketawa sebenarnya. Teruskan. Dalam ada banyak api lah. Jadi kita harus selamatkan dami-dami patung-patung daripada terbakar. Okay. Jadi apa yang susah sangat nak buat clean up di furnace? Pasal furnace tu memang bersirak bro. Yang dia cakap dia macam-macam. Yang kerja clean up furnace ni kira outsider Dia bukan orang bobo yang kerjakan. Dia outside vendor. Outside vendor. Jadi mereka nak kena naik atas furnace, nak kena sapu semua, bersirak bro. I see. Kalau kena disapu, terus terang ada kadang-kadang malam-malam kita nampak patung dia lari bro. Serius? Ya. Hantu Pasal this is true Ya, it's true. Pasal kita selalu jog lepas maghrib, lepas training. Nanti kita nak extra jog kan. Kita keluar, kita jog dekat training. Yes. Dekat ada sana kan. Dekat sana. So bila kita tengah jog tu kan, dekat furnace, kita akan nampak bro macam patung macam lari. Patung Lalu-lalu bro. Ada tak ada kepala. Patung tak ada kepala apa kadang-kadang. I think it's a prank. Maybe. Tapi patung tu berat bro. Siapa nak pergi angkat gitu-gitu. Man, that's crazy man. Okay, ini kiriman daripada Khairul Azhar Ramli. Okay. Saya pernah kerja paling rabak saya lah. Waktu tu saya kerja cleaner part time cuti dekat Austin US dah. Jadi members dapat kerja macam cuci toilet ke, water jet cement semua kan. Aku kena lah angkat sampah directly from those bin centers and drive and collect the rubbish trailer from each block. Kerja kotor bro, busuk walaupun halal. From pukul 7.30 sampailah ke jam 6 petang. Okay. Hari-hari angkat sampah. Tapi Alhamdulillah, I know what is difficult life, katanya. Bekerja sebagai cleaner waktu tu. Daripada jam 7.30 pagi sampailah ke jam 6 petang. 7 to 6 PM Not an easy job. Not an easy job bro. Not an easy job. Okay. Wow. Siapa lagi? Ini daripada si Bang Bang. Boleh katakan paling rabak. Kerja di Selarang 17 tahun. Lalu bikin batu di bawah matahari. Macam-macam batu kena bikin. Batu kabel underground, batu divider, batu longkang, batu Nissan je belum. Dia cakap, gaji sebulan $40. Sebulan? No lah. Bro, nak kena, you have to listen to what I say. Okay. Kerja di Selarang 17 tahun bro. Selarang adalah Selarang prison bro. So dia kerja keras, bayangkan 1 bulan $40. Just imagine. Oh man. Ni Selarang prison bro. Bro. I don't know about it. Kita, masih ada lagi? Dia Selarang prison. Tak silap aku semua dah pergi Changi. Okay. Jadi beliau daripada Selarang lah. Bermakna bro, kita punya blood bro pun dah go through hard life dekat dalam. Dah kerja keras 1 bulan gaji $40 buat batu-batu. Selarang Selarang pandang kan. Itu Selayang Pandang. Maafkan saya bro. Selayang Pandang. Silap ya lagu Iwan ya? Bukan. Lagu Wani. Kita balikkan akhirnya. Siti Nurhaliza agaknya. Saya ingat Jamal Mirdad tadi ya. Saya ingat Farid Harja tadi. Irda Hakim mengatakan Okay. kerja jururawat. Kau macam dengar orang ketua? Tu lah. Ya, ada. Serius tak? Ini bukan gimmick Ya. That's so crazy man, what's happening? Okay, ini kiriman daripada Irda Hakim. Okay. Beliau mengatakan kerja paling rabak saya adalah jururawat. Ramai orang anggap kita ni kerja cuci pantat je. Diorang tak tahu semua kita buat. Selain daripada pantat, banyak lagi dia cuci Kasih obat, kasih makan, jaga kebersihan pesakit, tulis laporan, ambil darah, buat dressing,
pantau keadaan pesakit, update keluarga pesakit, sampai kita punya waktu makan, rehat sendiri tidak terjaga. Kalau ada silap, walaupun bukan silap kita yang kena dulu. Kena dari segala arah, left, right, center. And don't get me started on work politics. Maklumlah, it's female-dominated profession, so the bitchiness level sangat luar biasa. Tu pasal saya belah. Lepas 10 tahun, walaupun akan dinaikkan pangkat tidak lama lagi, I'd rather keep my sanity. Thanks, katanya. Wow. Oh. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak jururawat. Kepada nurse-nurse lah. Nurse-nurse. Saya suka dengan nurse. Kenapa anda suka dengan nurse? Kerana saya pun suka juga sebenarnya. Sebab mereka membuat kerja ni yang amat susah sebenarnya. Ya. Ini adalah pekerjaan yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Betul. Dan juga kelembutan serta orang kata tu ketelitian yang tinggi. Sebab nak merawat pesakit. Nak merawat pesakit. Ya. Mereka dapat merawat dengan penuh senyuman. Ya, saya terlepas lagi. Saya pernah terdengar kisah sebab adik saya seorang jururawat. Dan kawan adik saya sebenarnya. Oh, anda ada adik ya? Ada. Adik perempuan saya ada 4 orang. Oh. Ya. Maafkan saya 3. Okey. Terlupa. Adik saya yang last tu lelaki sebenarnya. Ya. Kawan adik saya tu disuruh untuk tadi anda cakap lap apa tadi? Cuci pantat. Cuci pantat. Razi, anda ada kisah cuci pantat pasal kawan anda jururawat tu Ya, saya memang kami ada nak dengar dan sebuah podcaster nak dengar. Ya, baik. Teruskan. Dan teman sekarang dah pakai nama betul Jadi teman kawan saya tu disuruh dia boleh berjalan pesakit tu. Tetapi pesakit tu sengaja kencing di atas katil kerana dia mahu batangannya tu dilap, disentuh oleh jururawat tersebut. Sengaja. Sebab dia tahu pertama kali dia guna, sebab pesakit, setiap jururawat tahu tentang keadaan setiap pesakit kan. Jadi adalah dia seorang pakcik atau bagaimana? Betul. Seorang pakcik tak sempat pakai bro. Tak sempat. Oh, tapi ada. Saya tak nampak, saya tak tahulah. Pakai banyak cincin? Tak ada. Mungkin dia pakai baju pesakit je. Okey. Teruskan. Sengaja dia kencing sebab keadaan kakinya tu elok. Cuma dia sakit lain saja. Dan dia sengaja kencing membasahi katil tu. Sengaja supaya jururawat yang datang tu dapat membersihkan berburung dia. Kerana mungkin angry bird dia tidak dapat lagi berfungsi dengan baik dan ingin disentuh-sentuh. Dia suka. Semakin angry lah. Ini silap dia. Sebab kalau dia bertemu dengan suplemen extend, ini tidak akan berlaku. Teruskan. Saya akan berbicara berkenaan dengan extend nanti. Dia akan lebih saya tak tahu lah. Ini ada antara pengalaman yang rabak daripada seorang jururawat. Ni pakcik bukan mudah. Mungkin pakcik tu dah terlantar lama. Tak ada orang datang merawat, melawat. Jadi dia pun, yelah, benda tu hidup kan. Okey, sebenarnya kalau cakap pasal jururawat ni, sebenarnya adik saya lah. Jururawat juga? Tak, dia pernah aksiden motor sekali tu. Yang mana yang handsome adik handsome tu? Tak, pasal kalau adik-beradik saya play handsome sebenarnya. Jadi yang mana satu handsome yang tak. Adik kau yang last, yang kecil tu handsome bro. Yang badan dia lagi handsome dari kau. Iya ke? Itu dah ada dia punya research Kalau kita kena buat research baru kita boleh tahu. Teruskan. Jealous lah kira. Jadi apa ni? Politik. Apa tadi? Accident adik saya. Cepat lupa kau Dia pergi ke hospital. Dan dia mempunyai seorang teman yang baik lah. Kawan yang baik, kerana dia punya buddy, dia punya good friend lah. Okay, good friend ni tengah kerja lah. Tengah kerja sama-sama, kerja bomba lah kan. Kali tu bila adik saya dekat hospital tu, dia dah warded dekat dalam. Warded. Sekali ada satu nurse tau bro. Baik. Tapi nurse tu memang lawa lah. Nurse tu adalah teman kepada dia punya good friend. Adik aku punya good friend. Teman saja atau macam mana? Mati. Bakal isteri lah. Kira nak kahwin lah. Tak nak kahwin. Jadi nurse yang nak cakap macam mana, yang nurse ni dia nak kena mandikan adik aku. Sebenarnya tak perlulah. Kenapa? Actually nurse lain boleh mandikan lah. Tapi diorang dah kacau adik aku member tu yang tengah kerja SCDF tu. Jadi dia suruh, adik aku suruh yang nurse tu message mati dia yang tengah kerja tu, cakap yang dia nak kena mandikan adik aku. Kira-kira kalau kau ada girl, aku masuk hospital, kena kau punya girl message kau, sorry pasal dia nak kena mandikan aku. Engkau okay tak bro? Macam mana Professional apa? Nak mandikan kira nak kena pegang semua benda lah
Itu terserah lah. Kalau dah dekat-dekat bakar pintu dalam toilet, apa yang nak jadi pun Allah saja yang tahu. Jadi adakah kau akan menghentam girl aku Mana? dalam toilet nanti? Itu pun kita serahkan pada takdir. Apa benda otak kau? Oh, pani takdir. Tak bro, tak. Tak boleh Tak tahu lah. Aku tak tahu kan. kalau girl lain tak tahu lah. Pasal profesional bro. Ya. Kena. Jadi bila diorang dah kacau, kena kacau adik aku punya member lah. Ya. Dia kacau mati Dia dia. kacau je lah. Kau tahu apa dia buat bro? Apa? Member adik aku tu, dia terus ambil MC last minute. Dia terus pergi hospital, duduk kat hospital 1 hari dengan adik aku bro. Kira tak boleh. No, cannot. Dia takut lah siapa. Dia terus ambil MC dah duduk. Kira aku punya, kira dia punya wife. Sekarang dia punya wife, okay, dia engage aku. Jadi untuk dia punya DJ orang kahwin dekat hotel. Aku angkat lah sebenarnya. Aku dengan Zah lah. Teruskan. Jadi kita jadi wedding DJ orang kahwin dia lah. Jadi aku ceritakan live bro dekat hotel that time. Ya. Bayangkan kalau terkena batang adik kau. Batang hidung. Batang hidung. Hampir terlepas tadi Zah. Baik, kami teruskan dengan beberapa lagi perkongsian. Silakan Zah. Berkenaan dengan kerja paling rabak korang. Okay. Ini adalah daripada Muhaimin Ibrahim. Beliau seorang personal trainer. Katanya, salam blood dan pendengar-pendengar podcast Okay Let's Go. Pada aku, status of the job tak berapa penting untuk qualified pekerjaan status teruk. Pada aku, kerja yang paling teruk is to manage manpower. Itu yang paling teruk. Kau bayangkan, kau kena manage 100 lebih orang, schedule their timing, submit gaji diorang, monitor diorang punya progress dalam satu bidang, plus MIA masa kerja itu. Pada aku yang teruk. Yang paling teruk, dah tahu nak kerja. Telefon pukul 3 pagi cakap tak boleh datang. Esok kena kucing meninggal lah, apalah ni semua. Aduh, teruk bro, manage orang ni. Teruk gila katanya. Ini adalah luahan daripada seorang ex-manager yang perlu menjaga lebih daripada 100 orang di bawah naungannya. Bukan senang nak manage orang katanya. Aku rasa ada lagi teruk daripada dia bro. Ada. Orang yang manage kombi bro. Ada cerita apa? Dia cerita. Last story lah, come on. Okay. Dia ni dapat kontrak. Dapat kontrak daripada big company dekat airport. Ya. Jadi dia perlukan driver bro. Ya. Okay, jadi dia perlukan driver. Dia mungkin perlukan dalam 30-40 driver. Jadi this kombi-kombi driver ni, time dah fix tau. Ya. Dia nak kena ambil worker, time dah fix. Tapi kalau last minute driver tak boleh datang bro, diorang pecah kepala bro. Dia pecah kepala bro. Because kalau once driver dah tak datang, diorang semua naik cab, I see. claim daripada Company rugi lah. Itu yang teruk, rugi rabak bro. And it's not once bro. Ya. Dia nak kena manage orang, manage schedule untuk these kombi drivers. Ya. It's not easy bro. It's not easy ya. Not easy rabak. Rabak gila punya. Something that's different lah. Baik, terima kasih atas segala perkongsian yang telah pun korang semua letakkan di laman Facebook. Dan kita nak berehat seketika. Correct. Dan kita nak main satu lagi permainan dalam podcast ini. Okay. Tapi jangan ke mana-mana sebab sebentar saja nanti ada satu kisah kami nak kongsi khas untuk anda semua. Pendengar-pendengar podcast, okay let's go. Selamat kembali dalam ruangan Teka Bunyi Ini. Permainannya mudah saja. Anda hanya perlu meneka bunyi yang disuarakan oleh teman-teman kami ni. Ya, kita mulakan dengan Yo Wawai Balsom. Kita tengok siapa yang kena dulu dalam permainan ini. Kita saksikan siapa yang akan menang. Bro, I like that. Okay. Belum lagi dia Macam mana? okay, bunyi music. Selamat kembali dalam ruangan Teka Bunyi ini. Dan kini adalah pusingan yang pertama. Kita akan lakukan Api Asum. Mari kita tengok. Jom ikut saya. Jom ikut saya. Api Asum. Zah, Ismail. Nampaknya Zara adalah pertama. Ada VO dia. Oh, ya. Jesus Paper Stone. Nampaknya Raja Razim memenangi ke atas Din Rahim. Ya, saya tangga nombor 2. Oh, 2. Din Rahim adalah tangga nombor 3. Okay. Baiklah, sedang saja caranya. Dengar sahaja bunyi yang akan saya berikan ini. Dan kemudiannya anda berdua akan cuba untuk meneka apakah bunyi ini. Ya, kita akan lihat. Kita mulakan. Sudah bersedia? Sudah. Hashite mana? Hashite warai! Jepun. Hashite baca. Hashite warai. Hashite baca. Gimana ya? Teka bunyi ini lah.
Tegur Bonyir Enera. Sekali-sekala mesti up lah game kita Yalah, kan. of course lah, of course, of Bila course. kita nak cross Jepun je market. Yalah. Ya. Dia ketawa Jepun lah. Dah bersedia Kau jangan meripik lah bro. Betul-betul lah. Moneker. Announcement dekat MRT. Betul! Ini mau lincah bro. Kita form lah. Bayar Z. Mau lincah form bro. lah. Ya. Kau tahu Tahu bro. Baru aku Moneker. Baru Moneker tau. Baru masuk Woodlands. Okay Z. Yes. Oshire Baji, Raja Rasi, Tegur Bonyir Enera, Marikari. Tegur Bonyir Enera. Orang tengah main pedang. Salah. Aku give up. Okay lah. Okay, last. Orang tengah jalan tak angkat tapak. Salah. Aku tak tahu lah apa. Dah give up. Give up. Dah. Orang tengah pakai cotton glove bro. Salah bro. Betul. Lain apa? Itu Lain aku pakai gitu Lain sial. Ini aku yang pakai. Kalau Okay kau pakai bunyi lain lah. Okay lah. Ya. Zah, announcement. Oh, view. Seluruh kepala ban negara. Hasil mereka Dinuraim. Tegur Bonyir ini. Oshire. Tegur Bonyir ini. Dari kata orang mesti. Dah gitu lah. Dah gitu. Ada silence. Ya. Heavy breathing. Betul. Bodoh sih. Mana nak bodoh sih. Aku dapat 2 point bro guys. I'm very sorry guys. Aku dapat 2 Heavy point. breathing. Seriously. Yeah. Correct right? It's heavy breathing bro. Yeah. Nampak? It's not easy bro. It's not. You have to think out of the box. Zeisberg panas bergerak. Ondra liru. Tegur Bonyir ini yo. Oh, real lah. Tu lah. Bunyi perut lapar. Salah. Orang terlain ludah. Salah. Orang tengah diam. Salah. Dia tak apa-apa. Tak ada bunyi. Give up. Sekejap. Kau tengah duduk diam. Salah. Dia tak apa-apa Zak. Siap. Light breathing. Salah. Breathing. Salah. Give up. Give up. Okay, give up. Tadi kau heavy breathing kan? Ha. Ni no breathing. Bro, kau tengah tarik nafas je. Tak ada. Aku buat dia punya, aku tak tarik nafas dulu. Lepas tu kau kasih, bila kau cakap kau tengah guess kan, baru aku brief. Tapi bila aku tak brief tu yang kau kena guess. No breathing. Okay, Z. Let's see. Hasil kepada kau dengan Ayana Shefa. Tegur Bonyir ini dulu. Tegur Bonyir ini kera. Kau diam lah bro. Kejap. Aku tengah nak start kau kasi ketawa pula. Okay. Dah belum. Dah Okay. Pakai glove. Pakai latex glove. Betul lah. Sialah. Betul bro. Kira aku ikut dia punya suara tadi. Aku tahu. Shit, okay.
Okay. Oh man. Okay. Ini podcast yang pertama actually ni. Yang kedua. Kedua bro. Tak, maksud aku yang bunyi-bunyi ni. Ada orang tak dapat relate. Kenapa bunyi ni Oh. Okay, Jadi, untuk tahu bunyi-bunyi tadi, kau kena dengar podcast pertama. Ya. Baru kau faham. Ya, teruskan Din. Ya. Rasi merepek. Okay. Tekara pujiri ini. Kan selalu gitu Ada macam perempuan, ada perempuan. macam Ya. Takeshi Castle before they start kan. Nanti macam sini Harima. Yep. Ya. Okay, kau continue. Kini apa? Orang ketawa. Betul. Bodoh. Tak mencabar langsung. Apa saja. Bunyi apa? Tu kan bunyi. Nampak saya malas. Malas berfikir. Kira Razi laju saya form lah. Aduh.